Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So market untuk crypto Bitcoin terutamanya macam juga akan Zul expectation kan kita akan sideways dan agak boring sikit dalam beberapa bulan sideways. Expected bulan 8, bulan 9 pun possible kita akan sideways lagi. So hari tu akan tunjukkan daripada harga Bitcoin currently 29k ni ke manakah arah movement sebenarnya. Adakah kita akan drop ataupun pump. So dua-duanya dah berlaku. Kalau drop itu adalah sebagai opportunity itu nampak untuk beli, dan sekiranya berlaku pump itu adalah kita tengok kita punya portfolio akan makin profit. Nanti tu akan tunjukkan di chart apakah poin-poin penting untuk kita tengok price untuk start jatuh ataupun price start untuk melakukan kenaikan. Nanti tu akan tunjukkan di chart secara detail. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah CoinMarketCap. So currently total market cap berada di 1.19. So berlaku sikit penambahan daripada 1.18 ke 1.19. So peningkatan banyak 0.21% saja. Volume terus drop macam juga akan semalam 25 bilion, hari ini 17.7 bilion. Drop sebanyak lagi 30%. So normal hari weekend. Dominan BTC 48.1, masih lagi around yang sama. Ethereum pun sama 19.1. So pun harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 29.3, iaitu kenaikan banyak hampir 0.2%. Tapi untuk weekly dia drop pun 1.53. Untuk Ethereum 0.2% increase. Lain-lain altcoin, Dogecoin naik 3.86. Kemudian Solana naik 1.36, Litecoin 2.49. So tak ada yang naik agresif pun, normal saja. So let's go kita pergi ke chart dia. Dia akan terangkan untuk di chart Bitcoin sebelum tu pergi ke beberapa altcoin yang anda request. Sebab apa di Bitcoin dia nak sharekan daripada point currently, iaitu price 29.3 ke manakah arah pergerakan price. So kita ada macam akan tu ada sharekan signal bullish, dia ada share juga signal untuk bearish untuk drop. So apapun drop itu opportunity untuk kita buy, dan kenaikan itu akan perlu memberikan kita punya profit yang kita dah buy position bawah-bawah ni. Untuk Bitcoin dan altcoin akan more profit. So untuk di Bitcoin tu akan tunjukkan kepada apakah poin-poin penting untuk kita tengok sama ada naik ataupun drop. So yang pertama untuk naik macam akan tu ada mention sebelum ni, iaitu 32.6k ni. Untuk kalau kita dapat breakout above 36.2 ni adalah untuk secara long termnya kita tahu ni ada opportunity untuk hit kawasan 50. Dan sekiranya untuk itu untuk naik. Kemudian untuk drop pula kita perlu ada monitor satu trend line merah ni. So macam mana tu dapat trend line merah ni? Trend merah ni adalah daripada point ni 1, 2, 3. So ini kita nampak yang ni. So andai kata price drop ke kawasan merah ni, kemudian break below trend merah ni, so ini kita boleh expectationkan price akan drop dalam kawasan support ini. Kenapa support ni? So daripada swing low ini to swing high ini kita akan ada Fibonacci. Fibonacci itu berada di 21k ke 19k. So ini dah aku kata kita perlu alert. Andai kata price Bitcoin drop below trend line merah ni, kita boleh andaikan price boleh jatuh lower 20k 22k ke 19k. So kenapa boleh jatuh? First sekali kita ada Fibonacci, kemudian kita ada juga bearish gap kita. So bearish gap kita kata berada di kawasan 21.20. So price itu masih lagi realistik boleh berlaku untuk sebelum kita berlaku pump. So apa sekiranya itu berlaku, tak perlu panik, itulah opportunity untuk buy. So itu yang kita boleh beware kan. Cumanya untuk short term currently daripada 28 ni, anda kita loss 28 ni, kita boleh drop mana-mana, atau kita pun macam akan kita boleh sideways dalam kawasan dalam kawasan ni sebelum kita berlaku start pump. So itu untuk short term tadi untuk drop. Untuk long term kita nampak di daily ni ada beberapa bullish pattern, iaitu pertama kita ada yang ni dua signal ni. So expected yang ni breakout yang ni, ada kata price sideways ke sampai line merah dan bounce. Kita nampak price pergi ke 35. Tu meaning kita above 32. Above 32 meaning kita akan break satu lagi channel yang besar ni. So channel besar ni akan lead price kita daripada low ni, lower low kita, daripada lower low kita ke yang ini breakpoint breakout. Dan anda kata dia breakout around dalam 32. So meaning kita dapatkan point of breakout.
So price akan pergi ke kawasan 41. Ada apa ni 41? 41 adalah next kita punya resistance. Major support kita currently berada di 28.29 yang tu draw sebelum ni, dan resistance kita currently berada di 41. Kenapa 41? Kalau kita zoom out, kita tengok ada support di kawasan ni, breakout, aku kata breakout, resistance, breakout, support, breakout, support, resistance. Nampaklah clear kat situ ada point di kawasan, ada point, something point di kawasan 41. So ni current kita punya support adalah berada di 28.29 ni, kemudian net resistance kita berada di 41. So kita dah berada di kawasan above atas 48. So ini logik untuk mengatakan net resistance. So daripada support, price boleh pergi ke resistance. So apa lagi yang datang support yang ni kita ada satu huge pattern ni. So macam kan, even price drop ke kawasan below ni, drop ke kawasan 20. So macam kita masih lagi bergerak dalam kawasan big channel ni. So macam kan, kalau drop kawasan ni pun tak perlu panik, inilah sebagai opportunity. So price ini masih lagi boleh breakout, point breakout daripada yang ni. So price masih lagi pergi around dalam 38.5. Kalau kita letakkan satu garisan kat sini, tengok apa yang ada, kita akan nampak kat sini ada support resistance, minor support resistance kat kawasan ni juga. So price itu boleh berlaku. So tak perlu panik. Macam ya kan, peluang ataupun rezeki masing-masing. Rezeki kita banyak. Kalau price drop kawasan ni sebelum naik, tu kita ada opportunity untuk buy lagi lower. Sebenarnya kan, tahun 23, tahun 24 adalah tahun untuk membeli. Cumanya tu tak nampak untuk tahun ni kita dapat opportunity untuk ke kawasan 50 selagi mana kita tak break 32. So Zolomore expectation kan untuk tahun 2023 ni akan bergerak, dia punya price dia akan bergerak lebih kurang macam tahun bearish market tahun 2024 ataupun ini masa tahun ni 2024 ni, yang mana kita akan tengok price second year, iaitu tahun pertama kita dapat bottom, iaitu sama ni adalah tahun 2014, sama seperti 2022, kemudian 23, 24 kita dapat sideways, sama juga tahun ni 2015, 2016 kita punya sideways. Sebelum 2016 tu barulah kita hit kita punya major resistance sebelum last rejection sebelum dan berlaku pump. So the expectation kan untuk tahun ni 2023 lah berlaku seperti mana aku kata circle yang first circle. So ini untuk yang ni kan, yang akan possible untuk tahun ni kita hanya sideways saja antara between bawah 32 dan kembali balik dalam kawasan umur 20. Kita sideways sebelum ni tahun 24, baru kita akan start berlaku pump, rejection nanti kita akan buat satu bullish line, swing low to swing high, kita akan dapat support, breakout, barulah kita akan dapat last untuk pump, breakout bullish untuk bulan tahun 2025. So itu yang tu jangkakan. So meaning good opportunity untuk tahun ni kita DCA below 32 adalah untuk buy untuk long term. So collect asset sebanyak anda boleh. So itu yang tu boleh saya cakapkan, terangkan secara teknikal apa yang tu expectation kan boleh berlaku. So apa pun kita akan tengok kan, untuk short term kita ada, long term kita ada bullish, long term kita bullish. Cuma short term kita perlu tengok dapat tak kita drop below ni. Anda kata drop below trend merah ni, insyaAllah kita akan dapat more price drop ke bawah. So apapun untuk currently tak menindakkan price masih naik. Tu senang saja. Kalau price naik, apa segala position yang Zubai kat bawah untuk Bitcoin dan altcoin akan profit. Sekiranya price drop bawah, itu ada opportunity. So kita dah strategy untuk drop dan pump. So kita prepare saja, ready saja dengan dana dan ready saja apa yang permintaan berlaku dalam kripto. Kita boleh aku kata tak panik sekiranya itu berlaku. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke beberapa altcoin untuk di ruangan komen. So first kali ada tanya, tempat terbaik untuk simpan kripto untuk long term, letak dalam exchange saja lama tak? Okey, kan untuk long term ataupun siapa-siapa buy yang mungkin kalau kripto banyak sikit ataupun tak kisahlah anda buy banyak mana pun, so make sure anda jangan simpan dalam exchange. So simpan dalam exchange ni mungkin aku kata sedikit saja, tapi kalau ada yang balik better macam tu, tu beli saja, lepas tu beli tu akan pindahkan daripada coin exchange tu akan pindah ke dalam ledger atau kalau kita panggil cold wallet. So cold wallet anda nak belilah ledger apa yang nak beli, terpulang pada anda. So macam tu beli nano X Plus, so tu simpan dalam aku kata ledger. So segala coin yang tu boleh simpan dalam ledger, tu simpankan dalam ledger. Tak semua coin yang tu boleh simpan. Ada coin-coin yang kecil-kecil below tu nak transfer pun dia banyak fee. So contoh macam Harmony One, tu nak transfer Harmony One ataupun Holo, tu nak transfer dia ambil 50% daripada fee dia. Fee saja dah 50% dia ambil dia punya kripto. So mungkin tak balik, so biarkan saja dalam exchange. So coin-coin yang penting contoh Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Phantom, semuanya dah selamat berada dalam exchange. Tak ada sebarang pun dalam tu punya dalam ledger.
tak ada pun dalam tu punya exchanger. So paling tempat selamat adalah simpan dalam Ledger Cold Wallet. So target jual coin SRP berapa? Okey, SRP. So berapa target coin? So SRP boleh tengok. So ini adalah SRP, kita tengokkan di daily. So sebelum ni kita ada satu trendline ni dalam rejection. So meaning sebelum ni kita ada support resistance. Currently yang kita monitor untuk di SRP next potential buy adalah mana-mana touch jalan kawasan support ni daripada swing low ni to swing high. So untuk next breakout saja ke kawasan ni. So kenapa perlu pentingnya untuk SRP breakout trendline hijau ni? Trendline hijau ni penting sebab ini adalah buran masa tahun 2017, taburan tahun 2001, kemudian kita touch tu 3 kali touch. Normally walaupun trendline ni bukanlah bullish, sebab apa tak bullish? Sebab apa dia tak touch kita punya major resistance. So meaning kalau breakout tu mungkin kita tak nampak akan ada. Alright, terputus pula. So untuk harmony one, apa yang kena tengok adalah price kita dah dapat quarter kita punya reversal pattern. So menunggu saja, sebab tu dia katakan so, dalam point ni so, hanya perlukan 500 saja, dan 500 ringgit tu akan dapat 10,000 coin, dan dulu kira pun dia punya average tu akan turun ke almost 0.2 sen. 2 sen daripada ni. So average tu dah cantik. So biarkan saja pump dia akan berlaku show. So siapa-siapa nak buy Harmony One, inilah masanya untuk anda all in dapatkan target untuk long term. So untuk Harmony One, so daripada point ni nak sampai mana dia punya target, macam akan ada target untuk yang ni. Kita ada target time sama enggak daripada high ini to high ini kita dapat yang ni, kemudian kita buat sama seperti SRP, swing high ini to swing low breakout kita punya board resistance. First kali kita akan tengok kat mana dia punya 1.6 kita berada di 63 sen. Kemudian kita tengok potential untuk bulan tahun 2025 iaitu jangkaan hujung tahun sampailah kuartal hampir-hampir bulan 12 bulan 11 macam tu. Kita target bulan 11 saja. So ini untuk yang ni kita target 1.6 kat sini, kita target lagi ada 2.6. Dia cross 2.6 dengan target ni. So ini dalam $1. So tu ada target untuk dapat 10,000 coin. 10,000 coin kalau $1 meaning harga berapa? 10,000 US dollar. 10,000 kali 4.5 4.6 tu, mana tahu hujung tahun dah menjadi $5 untuk ringgit Malaysia. So meaning kalau 10 meaning ada RM50,000 Malaysia. So RM50,000 insyaAllah satu coin ni saja kalau kata jadi seperti mana yang expectation kan. So RM50,000 ni saja dah boleh cover tu punya modal tahun 2021 itu. Meaning satu coin saja dah boleh kata settlekan tu punya modal untuk tahun 2021 itu yang tu buy itu, yang tu tak jual pun itu. So itu untuk di Harmony One. Kenapa tu expected untuk dapatkan 10,000 coin. So banyak lagi coin-coin Zilliqa, Neo, Tetas yang boleh kata target. Kemudian tu tak perlukan semua coin ni berjaya, tu hanya perlukan satu atau dua coin saja yang hit tu punya expectation, dan dia dah boleh memberi tu punya modal dan juga berganda tu punya profit daripada awal. So itu untuk Harmony One. So next coin okay, dah tak ada. So sekian yang ada berminat lagi nak tengok contoh coin-coin lain. Contoh coin yang Zul ada nak tengok yang anda boleh nak request kalau nak tengok apa yang Zul invest. So Zilliqa, Nia, Theta, Telos, KDA, Koti, VChain, Superpump lama dah tak tengok, VRA, HBAR, Allgold itu. Yang tanda-tanda merah ni adalah yang belum Zul ada lagi. Contoh Nia, Theta, Telos, HBAR, Algo, Atom, Falcon, GRT, Rose ni coin yang Zul tak ada lagi. Sebab tu Zul tanda merah lagi. So ada good seperti ni, kalau nak tengok boleh request. Kemudian ada Metaverse juga, dia ada Mana, Sandbox Engine, RNK. Kemudian macam akan tadi Zul tak ada list untuk AI coin lagi. So sekiranya anda ada AI coin project yang menarik, anda boleh sharekan di ruang bawah dan nanti Zul akan tengokkan untuk anda. Dan sekiranya kad tu cantik, projek tu cantik, insyaAllah mungkin Zul akan join invest juga sedikit. Sebab apa Zul juga ada plan juga nak dapat juga sedikit beberapa mungkin 2 ataupun 3 coin yang AI coin ni yang kata ada huge opportunity untuk buy untuk tahun 2025 jemuran. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.